Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ni kita akan tengok lagi. Okay, masih lagi 1.2 iaitu berkenaan dengan hukum indeks. Okay, hukum indeks. Hari ni kita akan tengok dua lagi hukum indeks. Okay, dua lagi hukum indeks. Tapi dalam nota nanti saya buat dalam satu hukum sahajalah, sebab dia ringkas. Okay, sebenarnya dia dua, hari ni dua hukum. Okay, iaitu hukum yang kelima dan hukum yang keenam. Okay, jadi kalau kamu tengok di depan ni, apa yang kamu kena dapat daripada pelajaran hari ini adalah, okay, sebenarnya ini menentu sahkan A kuasa kosong sama dengan 1 dan A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N, yang mana A itu tidak boleh sama dengan kosong. Ini tujuan dia. Okay, hari ini punya pembelajaran hari ini, dia punya hasil dia. Jadi maksud menentu sahkan, maksudnya kamu kena buktikan bahawasanya A kuasa kosong memang sama dengan 1. Itu maksud menentu sahkan, membuktikan lah. Okay? Membuktikan secara matematik lah, macam mana A kuasa kosong sama dengan 1. Dan satu lagi hukum, ini hukum kedua. Ini hukum yang pertama hari ni. Ini hukum yang baru nampak mouse. Ini hukum yang pertama. Okay, ini hukum yang kedua. Okay, jadi hukum kedua kamu kena menentu sahkan, membuktikan bahawasanya A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Okay, ini kena buktikan. Ada aktiviti cetusan minda. Okay, ada dua aktiviti cetusan minda. Sebab itu saya suruh kamu buat juga yang itu. Ada kamu buat? Berlinda ada buatkah cetusan minda? Teris ada buat cetusan minda dalam buku teks? Belum. Sebenarnya hasil yang hari ini ni adalah daripada aktiviti cetusan minda. Yang PDF saya share itu adalah latihan sahaja, bukan hasil yang kita mahu dapat hari ni. Yang PDF tu, itu sekadar latihan. Okay, yang tujuan utamanya adalah cetusan minda tu sebenarnya. Saya akan sentuh sikit lah cetusan minda tu dalam buku teks kamu tu. Okay, jadi harap-harap nanti kamu cari masa, kamu buatlah cetusan minda. Tak perlu salin pun. Kamu tengok buku teks kamu, dia ada ruang kosong tu. Kamu pandai-pandai lah ambil pensel ke, kamu catat di dalam jadual. Isi jadual itu sahaja sebenarnya. Okay, dalam buku teks kamu muka surat 14 dan 15. Okay, 14 dan 15. Okay, ada yang chat ni, siapa ni? Belum cakap. Okay, tak apa. Nantilah cari masa nanti. Okay, jadi dalam buku teks kamu, kita tengok buku teks kamu. Saya sentuhlah sikit buku teks kamu tu. Okay, ini aktiviti ni, cetusan minda. Ini untuk hukum yang pertama tadi, iaitu membuktikan A kuasa kosong sama dengan 1. Okay, A kuasa kosong sama dengan 1. Dia buat contoh lah kan. Jadi macam mana pembuktian dia? Dia buat 5 contoh. A, B, C. Salah apa ni? A sepatutnya di sini B. A, B, C, D, E. Ada 5 contoh dia tunjuk. Dan dia suruh kamu lengkapkan jadual ini sahaja. Dia ada bagi contoh sudah di atas dia. Okay, jadi saya tengok satu sahaja contoh yang pertama ni. A sebesar sikit lah. A ni. Okay, 2 kuasa 3. Okay, dia guna contoh 2 kuasa 3 bahagi dengan 2 kuasa 3.
Okey, kalau kamu ingat lagi menggunakan hukum indeks. Okey, kalau asas sama, dua asas sama, ada operasi bahagi, maka hukum indeks mengatakan bahawa kita boleh tolak dia punya indeks ataupun kuasa dia. Jadi 3 tolak dengan 3. Jadi 3 tolak 3, indeks dia jadi kosong. Jadi 2 ni asas dia lah 2. Okey, 2 kuasa kosong. Jadi 2 kuasa kosong ni kita dapat daripada menggunakan hukum indeks. Okey, daripada soalan ini last kita dapat 2 kuasa kosong. Okey, itu kalau kita guna hukum indeks. Okey, kalau kita guna cara lain iaitu guna pendaraban berulang. Kamu belajar sebelum ni. Okey, pendaraban berulang. Okey. Soalan asal dia tadi 2 kuasa 3 bahagi dengan 2 kuasa 3. Jadi pendaraban berulang. Kalau bahagi, okey, bahagi kita buat per. Okey, 2 kuasa 3 tulis nombor 2 sebanyak 3 kali dan tanda darab. Okey, 2 darab 2 darab 2. Di bawah pun sama, 2 darab 2 darab 2 sebab bahagi dengan nombor yang sama. Jadi kamu ingat di sekolah rendah dulu mungkin kamu pernah belajar. Ataupun di tingkatan 1, tingkatan 2. Ini pecahan biasa. 2 bahagi 2. 1, 2 bahagi 2, 1. Jadi potonglah. Potong atas 1, bawah 1. Potong atas 1, di bawah 1. Atas 1, di bawah 1. Jadi semua tu tinggal 1, 1, 1, 1. Jadi 1 darab 1 darab 1. 1 lah kan. 1 darab 1 darab 1, 1. Di atasnya 1. Di bawah 1 darab 1 darab 1 pun 1. Jadi 1 bahagi 1. Sebab tu jawapan ditulis di sini 1. 1 bagi 1 memang 1 lah. Jadi di sini kamu perasan dia di sini kesimpulan dia 2 kuasa kosong. Kalau kita guna cara hukum indeks kita dapat 2 kuasa kosong. Kalau kita guna pendaraban berulang, kita dapat 1. Jadi di sini membuktikan bahawasanya kesimpulan dia di hujung dia 2 kuasa kosong memang sama dengan 1. Okey. Memang sama dengan 1. Inilah pembuktian. Okey, menentusahkan yang tadi. Okey, boleh? Setakat ni boleh. Kalau yang belum buat tu saya tunjuk satu sajalah contoh ini. Nanti kamu ikut sajalah. Jadi apa-apa contoh B, C, D, E yang di bawah nanti itu kamu buatlah kesimpulan dia sendiri di tepi ni macam mana. Okey. Jadi itu kita sudah tengok satu hukum membuktikan 2 kuasa apa-apalah kuasa kosong. Jadi bila daripada aktiviti ni apa-apa yang kuasa kosong memang kamu akan dapat 1. Kalau kamu tidak percaya kamu boleh tekan kalkulator kamu. 2 kuasa kosong tekan kalkulator memang dia sama dengan 1. Okey. Apa-apalah kuasa kosong. Kecuali tadi dalam ayat dia kata A tidak boleh sama dengan kosong. Maksudnya nombor yang 2 ni contohnya saya buat kosong, kuasa kosong. Okey, dia tidak akan sama dengan 1. Okey, yang sekarang A dia 2 kan? A dia 2, ini A ni. Okey, yang ini ni adalah A. A dia 2 sekarang ni. Kalau A dia kosong, jadi kosong kuasa kosong. Kamu tekan kalkulator, dia akan bagi math error. Tidak ada penyelesaian. Okey, tidak sama dengan 1. Jadi apa-apa nombor sahaja selain daripada kosong di sini. 5 kah, 7 kah, negatif 10 kah. Okey, memang dia akan jadi. Bila dikuasakan kosong, memang jadi 1. Okey, jadi itu aktiviti cetusan minda yang keempat yang kamu kena buat. Okey, yang seterusnya adalah cetusan minda yang kelima. Iaitu membuktikan, menentusahkan yang saya cakap tadilah. A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa. Macam mana yang ini boleh jadi yang ini, pecahan ini? Macam mana daripada yang kiri ini boleh jadi sebelah kanan ni? Dia ada cetusan minda yang kelima untuk membuktikan dia. Okey.
Jadi ini saya tunjuk satu contoh sahaja. Okey, kamu tengok balik contoh yang tadi. Okey. Contoh yang tadi cuma kuasanya tu sekarang di sini 5. Yang tadi contoh tadi tu kuasa 3. Okey, ditukar nombor di atas ni, indeks dia ni Indeks dia. Okey, jadi di sini contoh, okey, kalau kita guna hukum indeks. Okey, hukum indeks macam tadilah. Kalau bahagi, kalau ada asas sama indeks dia ataupun kuasa dia, kita tolakkan. Jadi 3 tolak 5. Okey, 3 tolak 5. Okey, jadi negatif 2. Okey, 2 kuasa negatif 2. Okey, yang ni daripada hukum indeks. Kita dapat jawapan begini. Kalau soalan beginilah. Okey. Kalau soalan begini. Okey, apa kata kita guna pendaraban berulang? Apa hasil dia? Okey. Kalau pendaraban berulang, kita tengok di atas yang ni 2 darab 2. Dari mana datangnya ni? Daripada 2 kuasa 3 dalam soalan. 2 kuasa 3 maksudnya 2 itu ditulis 3 kali. Jadi letaklah di atas ni. Okay, 2 darab 2 darab 2. Ada 3 kali nombor 2 kan? Okay, bahagi ini per. Per ini bahagi sebab dalam soalan bahagi. Okay. Okay, di bawah ni kenapa ada 5? Nombor 2 ni ada 5 kali sebab 2 kuasa 5. Jadi 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okey. Last bila kita selesaikan, okey, atas potong 1 di bawah. Atas potong 1 di bawah. Potong 1. Okey, bila kita potong tu maksudnya kita bahagi dengan nombor yang sama, jadi 1 lah. Okey, sifir 2 bahagi 2 1. Jadi yang tinggalnya adalah di atas semua dihilang nombor 2. 1 darab 1 darab 1 memang 1 lah di atas ni. Okey. Bila kamu potong bukan tinggal kosong dia tinggal 1 sebab kamu bahagi nombor yang sama. 2 bahagi 2 dapat 1. Jadi 1 darab 1 darab 1 tinggal 1 di sini. Okey, di bawah 2. Okey, 2 ni tidak potong sebab tidak ada gengnya di atas dia, tidak ada geng. Jadi 2 darab 2. Okey, di bawah tinggal 2 darab 2. Cikgu, yang ni 1 1 1. Ini kalau 1 darab 1 darab 1, 1 lah juga kan. Jadi 1 jarang ditulis lah. Jadi di belakang ni sebenarnya dia ada darab 1 di belakang ni. Tapi tak payah tulis lah. Okay? Sebab nombor 1. Darab dengan apa-apa darab nombor 1 memang dirinya sendirilah. Kan? Jadi 2 darab 2 darab 1. 2 darab 2 lah juga. Okay? Jadi kita dapat di bawah 2 ada 2 kali jadi 2 kuasa 2. Jadi sekarang ni kamu tengok hasil daripada cara hukum indeks yang ini. Yang saya bulat hijau ni yang ni. Hasil daripada cara kita guna pendaraban berulang yang ini. Jadi di sini membuktikan bahawasanya hukum yang kedua kita belajar hari ini 2 kuasa negatif 2 memang sama dengan 1/2 kuasa 2. Okey, 1/2 kuasa 2. Jadi ini kesimpulan dia. Maksudnya, maksudnya kalau kamu mau hilangkan dia punya negatif, suatu asas yang bukan pecahan lah. Satu asas, kalau ada kuasa negatif, kamu boleh hilangkan kuasa negatifnya tu dengan kamu buat pecahan. 1/2 kuasa 2. Tiada lagi negatifnya. Jadi indeksnya sekarang positif sudah. Okey. Itu maksud dia lah. Okey. Jadi itu adalah cetusan minda. Jadi memang kamu kena buat ini supaya mencapai hasil pembelajaran hari ini. Okey. Kamu kena pandai buat kesimpulan, isi di sini dan buktikan sendiri bahawasanya hukum yang kedua tadi tu, yang A kuasa N tadi tu, A kuasa negatif N tadi tu memang betul-betul sama dengan 1/A kuasa N. Ini hukum yang kedua hari ni. Okey. Boleh setakat ni? Kalau boleh, angkat tangan. Okey, bolehlah kan? Jadi hari ni kamu kena cubalah, okey? Okey, sekarang kita tengok latihan. Saya ambil beberapa jawapan kawan kamu. Ada yang sudah hantar tadi. Okey, sebelum tu isilah di sini.
Okey, hukum indeks. Ini PDF yang saya share lah. Yang kemarin saya share tu. Jadi di sini hukum pertama menyatakan A kuasa kosong memang sama dengan 1. Yang mana ni tanda ni semikolon ni. Maksudnya yang mana A tidak boleh sama dengan kosong. Kuasa ni memang kosong ni, kuasa kosong. Maksudnya A ni nombor yang A ni tidak boleh sama dengan kosong. Kalau kosong di sini, kosong kuasa kosong, kamu tekan kalkulator memang tidak dapat 1 juga kan. Jadi apa-apa nombor A melainkan kosong. Apa-apa nombor A melainkan kosong. Okay, ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua tadi kamu sudah dapat, iaitu A kuasa negatif N. Okay, kita boleh tukar bentuk dia menjadi 1 per A kuasa N. Okay, jadi kedua, ini yang kedua Okay, ini ini yang ke-1 yang pertama. Dan yang ini yang kedua. Okay. Di mana A dia tidak boleh sama dengan kosong. Jadi di sini saya tambah. Sepatutnya dia ada yang mana A tidak boleh sama dengan kosong lah. Okay. Okay, tengok jawapan. Ada beberapa kawan kamu bagi. Saya pilih je. Okay. Okay, masing-masing semak lah. Okay, masing-masing cuba semak lah. Okay, jawapan dia. Yang pertama, okay, betul. Kalau ada ragu-ragu, kamu bagi tahu je. Saya secara cepat ni. Okay. Yang ke B 1 per X kuasa 8. Okey, betul. Yang ke C A kuasa 4. Okey, betul. Okey. Dia kalau kamu tengok buku teks kamu dalam muka surat 15, dia ada tips dia. Dia ada tips dia. Yang C ni kita guna tips dia. Okey, tadi kalau kita ada contoh kalau kita ada 2 kuasa negatif 2, kita boleh tulis 1 per 2 kuasa 2 kan. Tapi kalau kita ada 2 kuasa 2 kita ada 2 kuasa 2. Okay, kuasanya positif. Okay, kita boleh tulis dia sebagai indeks yang ada negatif, iaitu 1 per 2 kuasa negatif 2. Boleh tukar-tukar beginilah. Okay, kalau ini positif, ini negatif. Yang penting ada pecahan dia 1 per. Okay. Jadi itu untuk. Jadi jap, sebelum tu, dalam soalan nombor 1 ni, dia mau indeks positif. Maksudnya hasilnya mesti, kuasanya tu mesti positif. Lupa mau tengok soalan dia tadi. Indeks positif. Jadi pastikan jawapan akhir kamu tidak ada lagi kuasa negatif. Semuanya sudah positif. Jadi betul lah jawapan kawan kamu ni. Okey. Okey, yang ke D. Okey, 3 per, tidak berapa nampak lah. Okey, 3 per dengan N kuasa 4. Okey, betul. Ada biru. Okey, 3 per N kuasa 4. Per ni kasih panjang sikit. Okey, yang ke I. Negatif 5 per dengan N kuasa 6. Okey, negatif 5. Negatif masih ada di sini. Okey. Yang ke F. 2 per. Okey, ini kasih panjang sikit Ataupun 2 tu kamu letak tengah sikit. 2 per dengan 7M kuasa 5. Okey. Di sini. Jadalah. Okey, jadi 2 per 7 M kuasa 5. Okay, ini pun betul. Okay, yang ke seterusnya G. Betul G. Ada komen. G betulkah dia? Amanina. Bukan terbalik ke cikgu? Macam mana? Terbalikkah? Ada komen? Terbalik. Betul ke terbalik? Okey. Macam mana yang terbalik tadi tu? Ingat balik. Yang terbalik tadi tu,
Kalau kita tengok, kamu tengok tips di muka surat 15. Saya tunjuklah muka surat 15. Jangan salah faham sudah dia punya tips dia. Mana tadi? Okey, muka surat 15. Tengok ni. Okey, ni. Kalau terbalik itu, bila dia punya kuasanya tu ni dikurungkan, kuasanya tu kurungan itu dikuasakan dengan sesuatu. Kalau yang tadi baru diterbalikkan di sini, jadi hilang negatifnya, jadi positif sudah, diterbalikkan dia punya pecahan. Asal AB, sekarang BA. Okey. Okey, yang tadi situasi tadi tu dia punya situasi, saya tulis di sinilah. Situasi tadi tu negatif 3. Okey, negatif 3/8. Dia begini. Dia tidak ada kuasa di atas ni. Dia ada M negatif 4. Ini berbeza ni. Tidak boleh kita guna yang ini. Sebab kuasa di sini 1. Ni atas ni kuasanya 1 di sini ni. Maksudnya kuasa dia punya bentuknya tidak sama. Yang ini, ni tiba-tiba ada M lagi. Jadi maksud di sini, kalau kamu susah sangat mau buat, okey, sebenarnya negatif 3/8 itu dia ada operasi apa di tengah ni? Kalau tidak ditulis maksudnya operasi apa? Darab. Kalau kamu pening sangat, kalau saya pun saya buat beginilah. Dalam saya punya skema yang di tangan saya sekarang ni, saya buat begini juga supaya tidak pening. Ini maksudnya darab. Jadi buat darab M kuasa negatif 4. Ini asingkan dia. M kuasa negatif 4 dia jadi 1/M kuasa 4 kan? 1/M kuasa 4. Okey. Jadi kalau keadaan begini, ini pecahan darab pecahan. Ini pecahan. Ini pun pecahan. Jadi pecahan darab dengan pecahan, kamu belajar dulu macam mana mahu selesaikan pecahan darab pecahan. Atas dengan atas didarabkan kan? Ikut baris kan? Betul? Ikut baris dia. Jadi negatif 1 darab dengan 1, jawapannya negatif 3. Okay, ikut baris dia. Di bawah 8 darab dengan M kuasa 4, jadi per dengan 8 M kuasa 4. Saya ingat sudah saya punya saya punya ni. Okay, jadi jawapannya negatif 3/8 M kuasa 4. Okay, bukan 8/3. Okay, jadi kena hati-hati. Okay, next. Boleh, Amanina boleh. Yang lain kalau kamu tidak tanya, saya anggap kamu faham lah. Kalau kamu tanya macam Amanina tanya tadi tu, saya boleh jawab. Okay, saya boleh jawab. Maknanya ada yang mana tadi? Ada yang ragu-ragu, saya boleh tolong jawab lah. Okay. Okay. Jadi di sini jawapan tadi dia sepatutnya negatif. Okay, betul lah jawapan dia. Kita tengok balik jawapan dia tadi. Okay, betul jawapan dia. Negatif 3. Okay, negatif 3 per, ni kasih panjang sikit lah. Okay, per 8 M kuasa positif 4 Okay, pen biru. Okay, yang ke H. Ini yang baru kita guna yang tips tadi. Okay, dia ada kurungan. Lepas tu dia terus kuasa. Dia tidak ada huruf lagi di depan dia. Ini boleh guna tips tadi. Terbalikkan. Baru tukar jadi positif kuasa dia. Jadi ini baru betul. Okay. Boleh ni. Okay, next. Mana lagi? Oh, bawah. Okay, yang ke seterusnya pun sama dengan soalan H tadi. Terbalikkan. Jangan lupa negatif dia tu kekal. Di sini yang depan ni kekal. Dia punya kuasanya sahaja jadi positif dan terbalikkan. Pecahan tu penyebut pengangka kita terbalikkan. Jadi betul. J pun sama. Okay, caranya sama. Okay. K pun sama. Ini pun semua sama ni. Okay, sama.
L. Okay, L. Okay, L betul. Ada komen? Patutnya jawab dalam soalan dia ada negatif bahkan di sini. Kan sepatutnya negatif 5. Dalam soalan ada negatif Okay, ada komen? Betul jawapan dia? Tiada komen? Kalau ikut teknik dia, kalau ikut tips dia macam mana? Kamu kena buat apa dulu? Kalau ikut tips dia, kita kalau dia pecahan di sini ada kuasa, ada kurungan, ada kuasa negatif 5. Kalau ikut tips dia tadi, kita kena terbalikkan dulu kan? Betul? Ya. Kalau terbalikkan dia jadi 2x per dengan 1 gini kan? Baru kuasa dia tu jadi positif. Betul? Ya. Besarnya kuasa dia ni. Okey, positif. Tapi 2 per x per 1, kalau apa-apa nombor bahagi dengan 1, dapat dirinya sendiri kan. Jadi nombor 1 ni tidak payah tulis lah. Bermaksud jawapan dia betul ke salah? Betul. Betul jawapannya betul. Warna biru lah. Mana tadi hilang sudah ni. Maksudnya jawapan kawan kamu tu betul Okey, betul. Okey, habis untuk soalan yang pertama. Okey, yang ada soalan mau tanya tentang ni? Tiada. Okey, yang kedua. Yang kedua rasanya lagi simple daripada yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, kamu semaklah jawapan. Kalau ada komen kamu beritahu Okey, yang ini betul. Okey, bagus. Okey, 5 kuasa negatif. Yang kedua ni arahan dia kata mesti dalam bentuk indeks negatif. Jadi jawapannya mesti ada kuasa yang ada negatif. Kuasanya tu yang ada negatif. Jadi betul lah 5 kuasa negatif 4. Okey, yang ke B. Okey, betul. Okay, yang ke C pun betul. Okey. Yang ke C betul. Yang ke C. Okey, yang ke D. Kita tengok D. Lebih kurang sama je semua ni rasanya. Jadi saya cepat sikit lah. Okey, yang ke E. Yang ke E dia 10 kuasa 2. Kalau mau kasih negatif, ingat balik tips dia tadi, hukum tadi. Dia kena ada 1 per, lepas tu ada negatif 2. 10 kuasa negatif 2 di bawah. Jadi kalau boleh kamu kasih panjang lah sikit dia punya tanda per tu. Jangan nombor 1 tu kasih tengah-tengah sikit lah. Kan supaya dia balance bah, cantik lah. Jadi 1 di tengah per panjang sikit, 10 kuasa negatif 2 kalau kamu tulis sengit begitu yang tadi 10 kuasa negatif 2 macam tidak seimbang bah. Sepatutnya per itu semua. Okey. Jadi kamu kena kasih balance lah sikit dia punya penulisan dia. Jawapannya betul lah, tidak ada masalah. Okey, yang ke F ada komen? Ada dia tertinggal sesuatu? Okey, ada ditinggal. Ini kuasanya asal-asal dia positif, mau jadi negatif. Okey, betul lah ada 1 per kan. Apa dia punya ketinggal apa ni? Tertinggal. Dia tertinggal apa? Okey, kurungan. Ingat daripada dulu lagi awal tahun hari tu tata tanda indeks. Kalau nombor itu negatif, ni negatif. Asas ini asas. Asas itu ada negatif, mesti ada kurungan sampailah bila-bila. Maknanya kamu bawa kurungan itu, jangan kamu hilangkan. Jadi kena ada kurungan. Jadi kalau saya tulis balik 1 per negatif 4 kuasa negatif 3. Begitu. Okey. Okey, next. Kalau ada soalan tanya je. Kalau diam tiada. Okey, yang ke ni pun lebih kurang sama. Ikut hukum yang ketiga, saya kasih panjang lagi. Dia punya tanda per tu. Hukum yang ketiga pula. Hukum indeks yang tadi. Yang kedua tadi tu. 1 per M kuasa negatif 12.
Okay, yang ke H sama je, cuma kasih panjang sikit. 1/n kuasa negatif 16. Okay, yang tadi betul lah. Okay, negatif 16. Kuasa negatif 16. Okay, yang ke I last sekali. Ini kita guna hukum yang tadi, tips tadi. Okay, kita mau kasih negatifkan dia punya indeks. Jadi negatif 9 di sini. Jadi tapi dia punya pecahan tu penyebut dengan pengangka dia kasih terbalik. Jadi betul lah jawapan dia. Okay, boleh? Okay, kalau boleh angkat tangan. Okay, yeah. Alhamdulillah boleh Okay, jadi yang last sekali. Okay, yang last sekali saya kena tunjuklah. Okay. Nanti kamu boleh cemak pula. Cemak tu macam budak tadika. Cemak. Semak. Okay. Okay, soalan nombor 3, permudahkan. Okay, permudahkan. Maknanya kasih ringkaskan. Ringkaskan, okay. Okay, yang ini step pertama kamu kena ingat balik. Ini yang saya kata yang kamu kena ingat balik segala hukum yang kamu belajar sebelum ni. Jadi first step sekali kamu nampak bentuk yang macam ni. Saya tulis baliklah soalan di bawah dia. 4 kuasa. Okay, 4 kuasa di 2 ke sedara dengan 4 kuasa 5. 4 kuasa 6. Ini soalan dia. Okay, jadi first step sekali kamu nampak yang begini. Okay, 2 ada 2, lepas ada 3 lagi di luar dia. Dan darab masuk jadi 4. 2 darab 3 jadi 6. Okay, terus buatlah. 2 darab 3 tulis terus dapat 6. Sedarab dengan 4 kuasa 5. Per dengan 4 kuasa. Okay, 6 darab 2 jadi 12. Okay, 6 darab 2 jadi 12. Jadi 4 kuasa 12 di bawah. Jadi di sini kamu ingat balik dulu. Ada tanda darab. Ada asas yang sama. 4, 4, 4. Ada darab, ada bahagi. Jadi kamu ingat balik. Dia punya indeks dia boleh digabungkan. Indeks dia boleh digabungkan dengan operasi tambah dan tolak. Okey, tambah jadi 6 tambah 5 sebab darab. Jadi darab 6 tambah 5. Okey, lepas tu per ni maksudnya bahagi. Bila bahagi tanda tolak dengan 12. Jadi jawapan akhir dia 4 kuasa berapa? Negatif 1. Okey, negatif 1. Sudah habis. Begini saja jawapan dia. Boleh kita ubah bentuk yang lagi yang di positif. Biasanya jawapan akhir indeks dia dalam positif dalam bentuk positif. Jadi macam mana kita mau guna yang tadi ni, macam mana mau ubah dia supaya indeksnya ni positif. Dia punya kuasanya positif. Okey, kita guna 1/4. Okey, 1/4. Ataupun dia sebenarnya 1/4 kuasa 1 kan. Tapi kuasa 1 tu jarang orang tulis kalau kuasanya 1. Jadi jawapan akhir dia 1/4 sajalah. Okey. Okey, ini jawapan akhir dia. Boleh yang ke A boleh Harap-harap boleh lah dia ambil. Dia guna apa yang kamu sudah belajar daripada sebelum-sebelum ni. Hukum-hukum yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey. Okey, yang ke B. Okey, kita ada yang ke B, kita ada 2 kuasa 3 darab dengan 3 kuasa 2. Lepas tu ada lagi kuasa 3 di luar, bahagi dengan 2. Ni kuasa 1 ni. Saya tulislah kuasa 1 tu supaya kamu ingat ada nombor 1 di atas tu. Okey. Dia begini. Jadi yang begini ingat balik hukum yang sebelum. Kalau ada kurungan, ada darab lagi 2 nombor yang berbeza. Ini nombor ini nombor ini, asas yang lain-lain. Ada kurungan, ada kuasa di atas dia, di luar tu. Jadi kita darab masuk. Okey, darab masuk. Maka kita boleh tulis sama dengan. Okey, di atas dulu kita selesaikan di atas dulu, nanti yang di bawah. Atas dulu. Okey, jawapannya 2. 3 darab 3. 3 darab 3 jadi 9. Okey, darab dengan 3 kuasa 2 darab 3 di sini 6. Ya, 6. Okay, bahagi dengan
Di bawah pun benda yang sama. Okey, 5 kita darab masuk ke sini, darab masuk ke sini. Okey, dia punya indeks kuasa dia didarabkan. Jadi 2 kuasa 1 darab dengan 5. 5 darab dengan 3 tulis 3. 4 darab dengan 5 20. Okey, 20. Okey, jadi sekarang ni macam mana? Apa lagi step dia? Kita cari apa yang sama. Asas dia, okey, asas dia kalau kanan dan kiri 2 dengan 3 ni berbeza. Jadi kita tidak boleh gabung, combine dia punya indeks dia sebab asasnya lain. 2 ini, 3 di sini, ini 2, tidak boleh. Jadi di bawahnya kita tengok, oh, di bawahnya tu ada asas nombor yang sama. Okey. Di sini darab sama kan. Jadi di atas, di bawah ni kita boleh gabung. Okey, jadi ini per maksudnya bahagi kan. Okey, per maksudnya bahagi. Jadi 2 kuasa 9 bahagi dengan 2 kuasa 5, kita boleh tulis tolaklah. Jadi 2 kuasa 9 tolak dengan 5. Kalau bahagi dia jadi tolak. Okey, darab. Okey, darab. Okey, darab ni, darab. Lepas tu 3, 6 dengan 3, 20. Sama juga, dia ada per maksudnya bahagi. Jadi 3 kuasa 6 tolak 20. Ini jawapan akhir dia. 2 kuasa 9 tolak 5 4. Darab dengan 3 kuasa 6 tolak 20. Ini hati-hati. Ada yang hantar jawapan tadi, ada yang salah. Okey. Bukan 16, jawapannya negatif 14. Okey, ni 6 tolak 20 negatif 14. Okey, lepas tu apa lagi? Jawapan akhir, pastikan nombor indeks itu dalam bentuk positif. Ini nombor indeks ni negatif. Jadi kita ingat balik. Yang depan ini tidak ada masalah sebab dia sudah okey. Jadi dia sudah okey, kita tulis 2 kuasa 4. Okey, darab dengan di belakang ini saja kita tukar. Jadi 1 per 3 kuasa 14 kan? 1 per 3 kuasa 14. Betul ni? Betul lah ni? 1 per 3 kuasa 14. Okey, betul jadi macam mana jawapan akhir dia? Jawapan akhir dia, ingatlah, ini pecahan. Ini pecahan, ini nombor biasa. Okey, nombor biasa ini. Jadi kita kena buat nombor biasa itu sebagai pecahan. Jadi dia ada per 1. Letak je di bawah tu per dengan 1. Jadi kita darab ikut baris. Okey, ikut baris dia. Baris atas dengan atas. Bawah dengan bawah. Jadi jawapan akhir 2 kuasa 4 darab 1 memang dirinya sendirilah. 2 kuasa 4. 1 darab dengan 3 kuasa 14 memang dirinya sendiri. Jadi 3 kuasa 14. Jadi di bawah 3 kuasa 14. Ini jawapan dia. Okey, boleh? Boleh kan? Okey, nanti ada soalan lagi? Macam ada soalan je. Tiada? Okey, tiada Kalau tiada, kita tengok last sekali. Saya ambil satu lagi contoh, iaitu contoh yang terakhir. Sebelum tu lupa, saya kena ingatlah. Yang ni kan? Okey, kalaulah saya buat soalan yang sama. Contohlah kalau soalan dia daripada, contoh saya bagi contoh lain. 4 kuasa 6. Saya tambah sikit daripada contoh yang ni Okey, bahagi dengan 4 kuasa 2 darab dengan 4 kuasa 3 Okey. Contoh yang ni. Yang saya bulat ni. Okey, yang ini. Okey, memang betul yang di atas dia darab. Okey, kita selesaikan atas sebab dia asas sama. Jadi kamu akan tulis 4 6. Okey, bila darab maksudnya indeks ditambah. Okey, 6 tambah 5 kan. Okey, kalau bahagi, dia tolak kan. Okey, dia tolak. Okey, tolak. Tetapi jangan pula kamu tulis tolak 2. Ini contoh saya tengok, saya tidak berapa ingat siapa, tapi saya ingat ada jawapan yang macam ni. 6 tambah 5 tolak 2. Lepas tu dibuat tambah 3. Tolak 2 betul. Lepas tu ditambah 3. Kenapa? Sebab dia kata sini darab. Darab jadi tambahlah. Gini, kalau kamu 6 tambah 5 tolak. Tolak betul. Di bawah ni
Okey, dia sebenarnya dia tolak semua. Asalnya dia ada kurungan batu sebenarnya. Okey, asalnya yang ini tolak semua sekali yang di bawah. Jadi 6 tambah 5 tolak dengan 2 tambah 3 ni kita tambah dulu, baru tolak kemudian. Ataupun kalau siapa sudah expert, dia tahu sudah di bawah tu begini, ada 2, ada 3, dia terus tolak 2 dan tolak 3. Tolak 2 dan tolak 3. Okey. Tapi asal dia sebenarnya 2 tambah 3 dulu. Ini asalnya dalam kurungan 2 tambah 3. Kalau kamu buka kurungan dia, hapuskan kurungan, dia akan negatif masuk 2, jadi negatif 2. Negatif positif jadi negatif. Jadi negatif 2 tolak 3. Jadi negatif. Sebab itu dia tolak-tolak, bukan dia tolak dan tambah. Okey. Jadi itu kena hati-hatilah. Ni ada yang buat hari tu untuk yang minggu lepas punya tugasan lah. Okey. Okey, last sekali saya tunjuk satu saja contoh. Yang last sekali lah, habis masa sudah ni. Okey, yang ke mana? Kamu mahu C ke mahu D? D, cikgu. D kasih. D, cikgu, D. Okey, D. Okey, D. Okey, kalau D 2 kuasa M. Ini soalan dia. Okey, negatif 3 darab dengan 3. M N2 kuasa 4 bahagi dengan 9. M kuasa 3 N kuasa 2. Okey. Jadi ini kita jumpa minggu lepas. Masukkan darab masuk semua. Okey, jadi negatif 3 ni ada satu sini, ada satu sini. Tapi ramai yang lupa nombor 2 ni dia ada kuasa dia 1. Ni ramai yang lupa nombor 2 tu dia ada kuasa 1 bar ni. 2 kuasa 1. Maka kita pun darablah juga dengan yang ini, yang 1 ni. Okey. Sama juga yang lain. Jadi 4 ini dia ada darab sini. M ini ada kuasa 1. Jadi kamu tulislah supaya kamu tidak terlepas. Okey, ada kuasa 3 pun ada kuasa 1. Jadi dia darab masuk 3 kali tu. Okey. Di bawah pun sama. Jadi N kuasa 1 Oops. Jadi kita akan darab masuk 3 kali lah. Sini, dan ada satu lagi 9 ni kuasa 1. Okey, ada 3 kali darab masuk. Dia punya indeks dia. Jadi di sini kamu akan dapat, bila kamu buat, kamu darab masuk, kamu dapat 2 kuasa negatif 3 1 darab negatif 3, negatif 3 lah. Oh, lupa yang depan ni ada kuasa 1. M ada 1 juga di sini, saya lupa. Okay, M ada kuasa 1. Okay, jadi M kuasa negatif 3 juga. N kuasa negatif 6. Okay, darab dengan 3 kuasa 4. M kuasa 4. N kuasa 8. Darab saja. Okay. Darab saja dia punya kuasa dia tu. Okay. Okay, lepas tu di bawah lagi. Okay, kamu buat panjang dia punya per tu. Okay, di bawahnya lagi 9 kuasa 2. M kuasa 6. N kuasa 2. Okay. Jadi sekarang ni kita kumpulkan segala nombor-nombor dulu. Okay, nombor ini dikumpulkan. Yang huruf-huruf kemudian. Nombor dulu. Jadi 2, negatif 3. Okay, darab. Kenapa darab? Sebab di sini darab kan. Semua ini darab kan. Jadi darab dengan 3 kuasa 4. Okay, lepas tu per. Okay, per dengan 9 kuasa 2. Yang ini kita asingkan dia. Sebab dia nombor. Nombor kita boleh asingkan. Okay. Lepas tu darabkan. Okay, darabkan dengan yang lain lah. Kita tengok huruf yang sama lah. Mana yang boleh digabung. Jadi tengok M dulu. Di M. Okay, di sini semua ni darab kan. Jadi M kuasa negatif 3 ada M kuasa 4. Jadi kita gabung dengan, kalau darab jadi tambah lah kan. Negatif 3 tambah dengan 4. Okay, di bawahnya ada 6. Di bawah maknanya per. Kalau per maksudnya bahagi. Bila bahagi maksudnya
tolak 6. Itu M. Okey, darabkan lagi dengan N. Okey, N ada di atas ada negatif 6. Okey, negatif 6. Dia darab, maksudnya dia tambah dengan 8 di sini. Okey, tambah dengan 8 sebab darab. Adakah di bawah? Okey, kalau ada di bawah lagi, per maksudnya bagi, bila bagi tolak. Bila tolak tu maksudnya tolak 2. Okey, jadi sekarang ni kita sudah mau dekat dengan jawapan akhir dia lah. Yang ini boleh tekan kalkulator saja, type semua sekali ni. Kalau kamu type yang ini, kamu akan dapat apa di sini? Macam kalau yang sudah type kah ni? Jawapan dia di sini berapa? Okey, ataupun kamu cubalah nanti jawapan di sini adalah 1. Saya dapat 1/8. Kalau salah pun nanti kamu bagi tahu Okey, di sini semua ni 1/8. Saya buat kurungan lah. Okey, darab dengan KM. Jadi jawapan akhir. Kalau darab tidak payah tulislah. Ini jawapan akhir sudah ni. M. Okey, tolak-tolak semua ni. Tambah negatif, tambah ditolak semua ni, dia dapat negatif 8. Okey, yang ni dapat N kuasa kosong. Ni kamu kira lah dapat kosong. Okey, belum akhir lagi. Ada yang lebih boleh dipermudahkan. Okey, ingat balik N kuasa kosong berapa tadi? N kuasa kosong adalah ingat balik apa-apa N, tak kisah N tu apa-apa, bila dia kuasa kosong jawapan dia apa? N kuasa kosong jadi 1. Jadi di sini kamu tahu teori dia tadi. Kita sudah buktikan dia memang jawapannya 1. Jadi saya buat hijau tu /1. Maknanya jawapan dia 1. Okey. Yang lain kita ingat balik. Dia punya teknik dia. Okey, 1/8 jangan peduli dia. Dia memang di depan itu. Okey, bila darab ini saya tulis baliklah darab supaya kamu tidak pening. Jadi darab tadi. Okey, M negatif 8. Hukum indeks yang kita belajar tadi, dia boleh tulis sebagai indeks positif, iaitu 1/M kuasa 8 kan. Yang N kuasa kosong tadi tu 1. Jadi tulislah darab 1. Okey, biasanya darab 1 ni tak payah tulislah. Tapi untuk ada yang tanya ke apa kan. Tapi tak payah tulislah sebab dia darab 1, dia tidak menjejaskan jawapan. Okey. Jadi jawapan akhir kita akan dapat 1 darab 1 1. 8 darab M kuasa 8 8 M kuasa 8. Jadi inilah jawapan akhir dia. Boleh? Okey, kamu cek lah yang 1/8 ni, kamu cek balik. Kalau salah beritahu. Kalau yang depan ni, kamu kira kalkulator kamu dapat 1/8 tu betul lah. Kalau saya tersalah kira, kamu beritahu nantilah beritahu. Okey, setakat ni boleh yang ni. Okey, kalau boleh. Okey, yang kita habislah hukum yang ke hari ni ada 2 kan tadi. Hukum yang A kuasa kosong sama dengan 1, dan yang satu lagi A kuasa negatif N sama dengan 1 A kuasa negatif N boleh tulis sebagai 1 A kuasa N. Okay. Jadi hukum yang seterusnya ada lagi nanti. Untuk kelas yang berikutnya, kamu tengok buku teks kamu bermula dari muka surat 17. Okay. Muka surat 17. Kamu jangan left dulu. Kejap saya kena ambil gambar dulu. Dalam masa 10 saat 1. Okey. Kalau tiada soalan, kasih sampai situ je lah. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.